Hai murid-murid, selamat datang ke kelas matematik kita pada hari ini. Jom kita belajar. Pada hari ini, kamu akan belajar bahagian terakhir tajuk 5, iaitu menyelesaikan masalah aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Hari ini kita belajar yang cikgu tandakan yang berwarna kuning itu. Aset dan liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Untuk pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh melakukan rujukan buku teks muka surat 84, 85 dan 86. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan penyelesaian masalah, mari kita lakukan sedikit ulang kaji berkaitan istilah-istilah penting yang telah kita pelajari sebelum ini. Yang pertama, aset. Aset ialah apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Liability pula ialah tanggungan kewangan atau hutang. Faedah. Faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Faedah juga dikenali sebagai dividen atau bonus. Cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti hotel dan restoran makanan segera. Kamu harus ingat maksud istilah-istilah ini kerana sebentar nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan istilah-istilah ini. Mari kita lihat contoh soalan yang pertama, iaitu berkaitan aset dan liability. Murid-murid, untuk kamu menyelesaikan masalah berkaitan aset dan liability, terdapat formula yang harus kamu hafal, iaitu nilai kekayaan bersamaan dengan aset tolak liability. Formula ini harus kamu hafal agar mudah untuk kamu menyelesaikan soalan berkaitan aset dan liability. Hafal ya murid-murid? Jadual di bawah menunjukkan jumlah aset dan liability Puan Chua dan Puan Wong. Siapakah yang lebih kaya? Soalan ini meminta kita untuk menyatakan siapakah yang lebih kaya. Untuk mengetahui siapakah yang lebih kaya, pertama sekali kita haruslah mencari nilai kekayaan Puan Chua dan nilai kekayaan Puan Wong. Mari kita kira dahulu nilai kekayaan Puan Chua. Ingat tak tadi formula yang cikgu suruh hafal? Iaitu nilai kekayaan bersamaan dengan aset tolak liability. Jadi, untuk mencari nilai kekayaan Puan Chua, kita lakukan pengiraan aset Puan Chua tolak liability Puan Chua, iaitu RM120,163 tolak RM39,509. Nilai kekayaan Puan Chua ialah RM80,654. Kemudian, kita cari pula nilai kekayaan Puan Wong, iaitu aset Puan Wong tolak liability Puan Wong. RM249,618 tolak RM181,325.
Maka nilai kekayaan Puan Wong ialah RM68,293. Berdasarkan kedua-dua nilai kekayaan ini, kamu lakukan perbandingan. Siapa yang memiliki nilai kekayaan yang lebih tinggi, maka dialah yang lebih kaya. Dan berdasarkan jawapan kita, Puan Chua lebih kaya berbanding Puan Wong. Mari kita lihat pula contoh soalan berkaitan faedah atau dividen atau bonus. Abang Haikal membuat pinjaman RM90,000 daripada tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun untuk memulakan perniagaan. Dia perlu membayar sumbangan sebanyak 4% setahun daripada nilai pinjamannya. Berapakah nilai sumbangan itu pada setiap bulan? Jadi di sini terdapat 3 fakta penting, iaitu yang pertama, pinjaman ialah RM90,000. Kedua, sumbangan sebanyak 4% setahun. Dan kehendak soalan ialah berapakah nilai sumbangan itu pada setiap bulan. Dia nak setiap bulan, bukan setiap tahun. Pertama sekali, kamu harus mencari nilai sumbangan untuk setahun, iaitu pinjaman darab peratus sumbangan setahun. RM90,000 darab 4%. Kemudian 4% itu kamu tukar bentuknya kepada bentuk pecahan, iaitu 4/100. Lakukan pendarapan RM90,000 dengan 4. Kamu akan dapat RM360,000 per 100. Lakukan pembuangan sifar, iaitu 2 sifar di bawah dan 2 sifar di atas. Jawapan kamu ialah RM3,600. RM3,600 ini ialah nilai sumbangan untuk setahun. Soalan tadi ingin nilai sumbangan sebulan. Jadi, setelah kita mengetahui nilai sumbangan untuk setahun, barulah kita boleh mencari nilai sumbangan untuk sebulan, iaitu nilai sumbangan untuk setahun bahagi 12. Kenapa bahagi 12? Kerana satu tahun ada 12 bulan. Kamu lakukan pembahagian dan kamu akan dapat jawapan akhir, iaitu RM300. Maka nilai sumbangan pada setiap bulan ialah RM300. Berikut adalah contoh soalan berkaitan cukai perkhidmatan. Pada musim cuti yang lepas, Farah bersama keluarganya menginap di hotel di Pulau Langkawi. Sebanyak 6% cukai perkhidmatan dikenakan. Ibu Farah membayar RM477. Berapa hari dan berapa malamkah dia dan keluarganya menginap di hotel itu? Berdasarkan poster yang diberi, 2 hari 1 malam bersamaan dengan RM150. Jadi di sini ada 4 fakta penting ataupun kata kunci yang penting. Yang pertama, 2 hari 1 malam berjumlah RM150. Cukai perkhidmatan ialah 6%. Ibu Farah telah membayar RM477. Dan kehendak soalan ialah berapa hari dan berapa malamkah
mereka menginap di hotel itu. Mari kita lakukan pengiraan. Pertama sekali, kita harus mencari bayaran bagi 2 hari 1 malam termasuk 6% cukai perkhidmatan. Pengiraannya ialah RM150 tambah dalam kurungan 6% darab RM150. Kenapa kita lakukan pendarapan tersebut? Kerana kita hendak tahu berapakah nilai 6% daripada RM150 tersebut. Peratus tersebut kamu tukar kepada bentuk pecahan. Kamu kira terlebih dahulu operasi yang berlaku di dalam kurungan, iaitu 6% darab RM150. 6 darab RM150, kamu akan dapat RM900 per 100. Lakukan pembuangan sifar, 2 sifar di bawah dan 2 sifar di atas. Jadi yang tinggal ialah RM150 tambah RM9. RM9 ini ialah cukai perkhidmatan. Jumlah keseluruhan ialah RM159. RM159 ini ialah jumlah bayaran bagi 2 hari 1 malam termasuk 6% cukai perkhidmatan. Jadi sekarang baru kita boleh tahu berapa hari dan berapa malamkah mereka tinggal ataupun menginap di hotel tersebut. Bayaran 2 hari 1 malam yang telah kita kira tadi ialah RM159. Maka untuk bayaran 3 hari 2 malam ialah RM159 tambah RM159 bersamaan dengan RM318. Bayaran 4 hari 3 malam pula ialah RM318 tadi kita tambah lagi dengan RM159 dan kita dapat RM477. Murid-murid, ingat tak tadi Ibu Farah bayar berapa? Ibu Farah telah membayar RM477. Jadi, dengan ini kita tahu bahawa Farah dan keluarganya telah menginap selama 4 hari 3 malam. Tugasan kamu pada hari ini ialah jawab latih diri buku teks muka surat 87. Kamu salin soalan dan jawab dalam buku tulis. Pastikan setiap langkah pengiraan ditunjukkan agar cikgu dapat lihat bahawa kamu sudah faham atau tidak tentang pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menjawab murid-murid. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih murid-murid. Bye.